وسهل على من قرأ تصانيف حداد العلا ما تعصرا وأصلح له كل الشؤون وجد له بعافية كبرى وأحسن له القرى وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنعشه إذا ما تعثرا وهب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. ولتكن أيها المريد مكثرا من التفكر وهو على 3 أقسام. Dan hendaklah engkau menjadikan dirimu wahai murid daripada membanyakkan bertafakkur, dan ianya terbahagi kepada 3 bahagian. Tafakkurun fi ajaibil qudrati wa bada'il mamlakati as-samawiyyati wal ardiyyah wa thamaratuhu al-ma'rifatu billah. Itu semalam kita telah panjang lebar syarahkan. Yang kedua, wa tafakkurun fil ala'i wan ni'am wa natijatuhu al-mahabbatu lillah. Jadi bertafakkur yang kedua dalam segala nikmat dan segala kurnia, yakni berfikir tentang perkara tersebut. Dan ada lagi perkara yang disebutkan oleh Sayyidi Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Mu'awanah tentang tafakkur, tapi tidak disebutkan di dalam ini. Tamam. Nah ya, ini yang kedua disebutkan tadi. Ini yang kedua yang telah kita syarah semalam, termasuk sekali dengan tafakkur fi ala'i wan ni'am, dengan nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan, nikmat kejadian, nikmat al-imdad, nikmatul ijad dengan imdad yang Allah Ta'ala jadikan, dan kemudian Allah Ta'ala memberikan pula dengan nikmat yang pelbagai setelah wujud kita. Nikmat mengadakan kita daripada tiada kepada ada, kemudian setelah ada dipanjangkan nikmatnya kepada kita lagi, atau dipanggil nikmatul imdad. Maka kedua-dua nikmat tersebut, kalau kita berfikir dan rahsia kejadian yang telah Allah Ta'ala jadikan tadi kita berfikir, maka natijahnya akan datang mahabbah fillah atau mahabbah lillahi subhanahu wa ta'ala, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hati kita juga akan jadi sibuk dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, manakala zahir kita pula akan sibuk dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Maka ini terbitnya samarahnya seperti mana yang berlaku kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu solat sehingga bengkak kakinya, hatta tawarramat qadamahu. Dan bila ditanya, maka Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Itu salah satu daripada kesan ataupun hasil daripada tafakkur dengan perkara-perkara tersebut. Dan ada lagi tafakkur fi ihatati ilmillah. Ini panggil apa? Tak ada dalam ini disebut. Tafakkur fi ihatati ilmillah bik wa nazarihi ilaik wa itla'ihi alaik. Nah, jadi kita tafakkur tentang luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, menyeluruhnya ilmu Allah, mendalamnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tentang kita, dan betapa Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa memandang dan melihat kepada kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Jadi tafakkur yang sebegini natijahnya akan mendapatkan nastahyi min Allah, kita akan malu dengan Allah. Nah, an yaraka haitsu nahaka au yufqidaka haitsu amarak. Jadi samarah daripada at-tafakkur fi ihatati ilmillah ta'ala bina, iaitu dengan keluasan ilmu Allah Ta'ala kepada kita, dan Allah sentiasa memandang kepada kita, maka natijah ataupun samarah buah kepada perkara tersebut akan merupakan hamba yang sentiasa takut dengan Allah dan malu untuk melakukan maksiat dan
malu untuk meninggalkan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tafakkur disebut oleh Sidi Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan tafakkur fi taqsirika fi ibadati maulak. Ini tafakkur pada kekurangan dan juga kelemahan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah. Wa ta'arruduka li saqatihi bi ityanika ma'anhu nahaka. Dan juga kekurangan dan kelemahan kita juga dalam melaksanakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibaca ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Kamu ingat kami ciptakan kamu ni sia-sia. Kamu tak ingat kamu akan kembali kepada kami nanti, Allah Taala sebut. Jadi tafakkur tadi dengan apa? Dengan taksir kita dengan ibadah. Banyak lagi yang kita kurang. Jadi bila tafakkur ni yang sebegini akan menerbitkan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Kemudian tafakkur yang seterusnya, tafakkur fi hadhil hayatid dunya. Ini yang ketiga. Wa tafakkurun fid dunya wal akhirati wa ahwalil khalqi fihima. Dan tafakkur tentang dunia dan akhirat dan keadaan makhluk pada keduanya. Wa faidatuhu al-i'radu 'anid dunya wal iqbalu 'ala al-ukhra. Dan faedahnya adalah berpaling daripada dunia dan menghadapkan kepada akhirat. Di dalam risalah Muawanah disebut tafakkur fi hadhihi al-hayati ad-dunya wa kasratu ashghaliha wa wabaliha. Jadi apa yang cara tafakkur dengan dunia ni? Iaitu banyaknya kesibukan dalam dunia dan juga banyaknya balak dalam dunia dan cepatnya dunia ini hilang daripada kita, sur'atu zawaliha. Dan di akhirat pula berfikir tentang akhirat dengan nikmatnya dan kekalnya nikmat akhirat tersebut. Itu yang menatijahkan orang tadi akan zuhud daripada dunia dan inginkan akhirat. Ini a'rad 'anid dunya wal iqbalu 'ala al-ukhra. Tamam. Dan ada lagi apa ni tafakkur yang seterusnya, ada peringkat lagi tafakkur fi qurbi nuzulil maut. Jadi kalau dalam risalah Muawanah ni seolah bila seorang tadi masuk ke dalam tafakkur, kerana khulwah ada dua ni saja khulwah. Khulwah ada zikir dan ada fikir. Kalau masuk hamba ni ke dalam seorang murid ke dalam khulwah, maka dia perlu zikir dan dia perlu fikir. Jadi fikir apa yang dia nak kena fikir? Sebab ada benda yang tak difikir. Contoh fikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala tu tak difikir. Fikir tentang perkara-perkara yang dilarang tidak boleh fikir. Fikir tentang perkara-perkara yang makruh tidak boleh fikir. Maka di sini beliau letakkan sebagai ringkasan dalam adab sulukil murid dengan 3 bahagian. Manakala dalam risalah Muawanah diletakkan lagi secara terperinci tentang apa yang perlu kita tafakkurkan. Hadirkan tafakkur kita, fikir waktu itu tentang tajuk-tajuk yang telah ataupun maudhu' yang telah beliau berikan tersebut. Untuk kita hadirkan perasaan kita ketika itu. Tamam. Jadi kita fikir tentang qurbi nuzulil al-maut, hampirnya kedatangan mati. Wa husulil hasarah wan nadamah ba'dal faut. Dan akan berlaku kerugian dan penyesalan setelah mana seorang tadi mati, kalau dia tidak beramal dengan sebenarnya. Yang itu yang dia akan dapatkan dan dia kena fikirkan. Tamam. Natijahnya apa dia? Dan dalam Quran Allah Ta'ala sebut qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma tarudduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dalam Quran Allah Ta'ala sebut hatta idza jaa ahadahum al-maut hatta idza jaa ahadahum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fama taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tamam. Sampailah banyak lagi. Dan apa faedah mengingati mati ini? Tafakkur tentang mati
dia akan menyebabkan kita akan kurang angan-angan. Kurang berangan-angan panjang, dan juga kita akan memperbaiki amal kita, dan kita akan menyiapkan az-zat, iaitu bekalan kita untuk yaumil ma'ad, untuk hari akhirat nanti. Dan ketahui lagi, ada lagi tafakkur fi akhlaqi wal a'mal. Ini ada peringkat seterusnya, iaitu tafakkur tentang akhlak, a'mal allati wasafa Allahu biha awliya'ah wa a'da'ah, iaitu yang telah Allah sifatkan kepada awliya, wali-walinya, dan juga pada musuh-musuhnya. Dan wa fima a'adda lil fariqaini min al-ajil wal ajil, dan apa yang telah disiapkan oleh Allah kepada kedua-dua kelompok tersebut, yang menjadi kekasihnya Allah dan yang menjadi musuhnya Allah. Disiapkan nanti di ajil, ajil di mana? Di dunia, dan ajil di akhirat nanti, apa dia mereka akan dapatkan. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Itu orang yang baik-baik, orang yang mulia akan berada dalam syurga na'im, dan orang yang fujjar, yakni orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah, lafi jahim, dalam neraka jahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu ayat-ayat yang mengingatkan kita kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, apa yang Allah Ta'ala berikan, dan juga apa yang telah Allah Ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu munafik lelaki dan munafik perempuan, semua mereka ni, sebahagian di kalangan mereka menyuruh kepada melakukan yang mungkar dan melarang kepada perkara yang ma'ruf, yang baik. Jadi fikir tentang benda tersebut, apa faedahnya? Faedahnya akan menjadi kita dikasih dengan para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita membenci dengan para a'da'illahi Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan menjauhi jalannya mereka, mendekatkan kita dengan jalan para awliya Allah. Antara cara lain juga untuk kita mendapatkan jalan tadi adalah membanyakkan bacaan sirah tentang mereka. Itu pun akan menerbitkan tafakkur. Jadi kita baca sirah tentang mereka, bagaimana ahwal kehidupan mereka, bagaimana mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menerbitkan himmah untuk kita meniru jalan mereka. Tapi kalau kita baca banyak tentang para musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemungkinan kita akan jauh daripada melakukan seperti mana apa yang dilakukan oleh para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendaklah kita, kata Sidi Abdullah bin Alawi Al-Haddad, an nastahdira wa yanbaghi an nastahdira inda kulli naw'in min at-tafakkur ma yunasibuhu min al-ayati wal akhbari wal athar. Tengok, hendaklah dia menghadirkan setiap nauk daripada tafakkur yang telah beliau sebutkan tadi, dan ini salah satunya, tiga ni, dengan ayat-ayat Qur'annya yang berkaitan, dengan hadis-hadisnya, dengan asar-asarnya, dengan kisah-kisahnya, perlu dihadirkan waktu tersebut. Jadi maksudnya nak masuk ke dalam tafakkur ni juga perlu kepada ilmu, perlu kepada ilmu pengetahuan. Dan kalau tidak ada ilmu pun, kalau dia masuk, maka Allah akan berikan dia dengan ilmu tersebut, insya-Allah. Berkat guru itu yang telah mengizinkan dia untuk masuk ke dalam khulwah tersebut. Tamam. Baik. Kemudian semua tadi kita ada pesan tadi, iyyaka wattafakkura fi dzatillahi ta'ala wa sifatihi. Yang tak boleh kita fikir tentang zat Allah Ta'ala, dan juga sifat Allah Ta'ala. Pada sudut mana yang tak boleh fikir? Pada sudut mahiyahnya, hakikat zat tak boleh, hakikat sifat itu tak boleh. Kita mengaji sifat 20 dan seumpamanya, itu hanya sekadar kita mengetahui tentang perkara-perkara yang mungkin untuk kita ketahui sahaja. Lebih pada tu kita tak tahu. Dan kemudian kalau kata kita mencerumus masuk ke dalam perkara yang tidak boleh kita fikirkan,
maka ini akan membawa kepada kehancuran, kerosakan pada kita sendiri. Itu kata disebut dalam hadis, tafakkaru fi ayatillah wa la tatafakkaru fi dhatillah fa innakum lan taqdiruhu hatta qaddarah. Fikirlah tentang ayat-ayat Allah, iaitu tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan kamu fikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kamu tak akan mampu hatta qaddarah, sehingga Allah Taala yang memberikan kemampuan tersebut. Pun begitu, tak akan kita tahu, kerana disebut dalam Quran apa dia? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ini kena hati-hati. Baik. Kemudian waqad syarahna syai'an min majaril fikri wa samaratihi fi risalatil muawanati falyatlubhu man aradah. Itu kita dah baca satu persatu tadi. Sebahagianlah, tak semua kita baca, cuma setiap majari tafakkur atau aqsam nau' tafakkur tadi kita telah bahaskan satu persatu. Faslun, pasal yang ke-10. Faslun fima bihi zajrun nafsi 'anit takasuli 'anit ta'ati wa 'anil maili ila al-muqalafat. Satu pasal pada menyatakan perkara yang dengannya menegah dari rasa malas dari berbuat taat dan cenderung kepada segala perkara yang menyalahi syariat. Baik. Kata musannif rahimahullah, wa idza anasta min nafsika ayyuhal muridu takasulan 'anil ta'ati wa tathaqulan 'anil khairati faqudha ilaiha bizimamir raja'i. Dan jika telah berjinak-jinak pada dirimu, wahai murid, akan perasaan bermalas-malasan dari mengerjakan segala ketaatan dan melambat-lambatkan dari berbuat segala kebaikan, jadi malas, faqud ilaiha bizimamir raja', maka tariklah dirimu dengan tali kekang ar-raja', yakni berharap. Wa huwa an tadhkura laha ma wa'ada Allahu bihi al-'amilina bi ta'atihi min al-fawz al-'azim wan na'im al-muqim wal rahmati wal ridwan. Dan dia, yakni ar-raja' tadi adalah, ataupun zimamir raja' tadi ini adalah bahawa engkau mengingatkan kebaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengannya kepada orang-orang yang beramal dengan mentaatinya, dengan kemenangan yang besar dan dengan nikmat yang kekal dan rahmah dan keridaan, dan kekal dalam syurga, wal quludi fi fasihil jinan wal izzi wal rif'ati wal syarafi wal makanati indahu subhanahu wa inda ibadih. Dan akan dapat keagungan, kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah dan di sisi hamba-hambanya. Ini kalau diri kita jadi malas dengan taat, rasa berat, maka kena ingat balik dengan anugerah nikmat yang Allah Ta'ala beri. Ingat dengan anugerah ni dipanggil apa? Dengan raja, maksudnya. Jadi kita berharap dengan anugerah-anugerah tersebut. Dipanggil ar-raja. Ini salah satu sayap untuk kita terbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sayap. Yang satu lagi sayap disebut sayap al-khauf. Ke sini Syekh gunakan dengan tali. Tali raja dengan tali khauf. Kena tarik nafsu kita tadi kepada mengharapkan anugerah daripada Allah. Jadi bila dia ingat balik anugerah-anugerah tersebut, maka mungkin tu akan menerbitkan himmah pada nafsu untuk melakukan ketaatan. Ni kalau kita rasa diri kita ni jadi malas daripada taat. Yang kedua, wa idza ahsasta min nafsika mailan ila al-mukhalafat. Tadi dia malas dengan taat. Tapi dengan maksiat mungkin dia jauhkan diri. Tapi kalau dia masuk yang kedua, idza ahsasta min nafsika mailan ila al-mukhalafat aw iltifatan ila as-sayyi'at faruddaha anha bi sautil khawfi. Dan jika engkau telah merasakan pada dirimu condong kepada segala yang menyalahi syariat atau berpaling menuju kepada segala kejahatan, faruddaha anha bi sautil khawf, maka kembalikan ia, yakni dirimu, nafsumu tadi, dengan cemeti khauf. Maksudnya pukul dia dengan cemeti khauf. Jadi rasa takut kepada Allah. Baik, bagaimana nak takut tadi?
wa huwa an tuzakkiraha wa ta'idhaha bima tawa'ada Allah bihi min man asahu minal hawani wal wabal. Itu engkau mengingatkan nafsumu dan menasihatinya dengan ancaman Allah kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya berupa kehinaan. Nah, dia lagi wabal, bencana, wal qizzi wan nakal. Nah, kebinasaan, malapetaka, wat tardi wal hirmani. Nah, diusir, kemudian diharamkan daripada kebaikan, was-saghar, was-sighar, nah, was-saghar, nah, ini kerendahan, wal qusran, kerugian. Nah, itu semua akan dapat daripada orang-orang yang melakukan al-mukhalafat atau iltifatan ila sayyi'at. Ini sayap kedua, sayap khauf. Wa iyyaka wal wuqu'a fima waqa'a fihi ba'du asy-syatihin min al-istihanati bi sya'nil jannati wan nar wa 'azzim ma 'azzama Allah wa rasuluh. Hati-hati engkau daripada tergelincir di tempat tergelincirnya sebahagian orang-orang yang sesat yang meremehkan syurga dan neraka. Takut apa syurga? Buat apa dengan syurga? Takut apa dengan neraka? Tak ada bimbang, masuk neraka pun tak apa. Ini ada orang main-main macam tu. Lah pun ramai orang. Suka bermain-main dengan kau tersebut. Dia tak nak terasa tengok neraka macam mana. Buat-buat ni. Kubur masing-masing. Yang kamu nak sibuk dengan saya punya urusan ni apa pasal? Ini orang-orang yang istihanah, meringan-ringankan dan meremehkan syurga dan neraka, maka jauhkan kita daripada mengikuti akhlak tersebut. Kenapa? Karena ini adalah syiarnya Allah Subhanahu wa taala dan Allah memuliakan perkara tersebut. Syiar, minta maaf. Allah memuliakan perkara-perkara tadi. Maka bila Allah muliakan, maka kita kena muliakan perkara tersebut. Azim ma'azzam Allah wa rasuluh. Kau besarkan apa yang Allah dan Rasul besarkan. Engkau agungkan apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya agungkan. Karena itu ainu at-ta'ah. Karena itu ain ta'ah. Itu sendiri adalah ketaatan. Itu sendiri ketaatan. Jadi ini ada dua sayap yang akan menyebabkan hamba tadi terbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi kepada Allah dengan keadaan tidak sengit sebelah perjalanannya. Itu diikat dengan tali kekang rojak dan dikawalnya dengan cemeti khauf agar tidak tergelincir jalannya. Ini jalan dua ni. Para ashab khulwatiyah, ini satu tariqah di Mesir, ada sebahagian di Maghribi dan seumpamanya, tariqah khulwatiyah. Kita di sini kurang terkenal dengan tariqah khulwatiyah. Tariqah khulwatiyah, tariqah al-Imam Dardir rahimahullahu ta'ala dan juga para imam Malikiyah di Mesir, kebanyakan mereka adalah khulwatiyah. Dalam khulwati, mereka meletakkan ar-raja ini ketika mana hampir mati, dan al-khawf ketika hidup. Manakala dalam ni ini Sadah Ba'alawi dan juga sama titihnya dengan Syazili berpegang dengan perjalanan ini perlu kepada kedua-dua sayap tersebut. Raja dengan khauf kena beriringan. Karena kita ni kadang-kadang lalai, maka diingatkan tadi dengan raja. Kalau lalai daripada taat, diingatkan dengan raja, kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada ahlillah. Kalau kita ingin melakukan benda yang maksiat, maka ditarik balik ataupun dipukul sedikit dengan cemeti al-khawf. Yang tu. Tapi kalau sadah khalwatiyah kata tak. Kalau kita bergerak menuju kepada Allah waktu hidup, kena khauf. Kena bimbang sedia. Tak boleh hanya melihat dengan jalan rajak saja. Rajak dihadirkan ketika wafat. Hampir wafat, maka dihadirkan rajak. Karena untuk mengelakkan daripada berlakunya buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tak buruk sangka waktu ketika nak mati, kalau datang khauf, maka waktu tersebut kita takut nanti ketakutan mengalahi raja, khauf mengalahi raja ataupun mengalahi pengharapan, menyebabkan kita buruk sangka pada waktu itu. Ana inda dhanni abdi bi. Aku dengan sangkaan hamba-Ku kepada aku. Maka
dihadirkan raja sahaja ketika mana hampir wafat. Manakala ketika hidup dibawa dengan perjalanan al-khauf. Kerana kita berada di orang panggil apa, macam jurang. Sama ada diterima amal ataupun ditolak terus amalan kita. Maka kena ada khauf selalu. Kata Sadah Khalwatiyah. Para masyayikh Khalwatiyah menyebutkan sedemikian. Tamam. Wa'mal lillahi. Syarimi. Wa'mal lillahi li'annahu wa'mal lillahi li'annahu rabbuk. Ya, beramallah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dia Tuhan. Tengok. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyusun dengan susunan yang orang panggil apa? Tadarruj. Mulaan dia kata rojak. Kena ada rojak. Dan bagaimana nak tarik balik hamba tadi kepada rojak, kalau kata dia jadi malas dengan taat, ingat kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada ahlullah. Ingat kebaikan yang Allah Ta'ala bagi. Ingat apa yang disiapkan kepada orang-orang yang melakukan taat di akhirat nanti, iaitu syurganya Allah. Tamam? Lepas tu kalau muyul hati ataupun hampir hati kita, cenderung hati kita nak melakukan maksiat, maka pada ketika tersebut diingatkan kita dengan dengan khauf. Jadi, takut kita daripada perkara tadi dengan perkara-perkara yang nanti akan didapatkan oleh orang yang dimurkai Allah di akhirat nanti. Bila saya sebut apa? Pun begitu, wa'mal lillahi. Selepas tu apa dia? Kamu kena beramal kerana Allah. Jangan beramal kerana nak perkara-perkara tadi. Kerana kalau beramal kerana perkara-perkara tadi, maknanya kamu masih lagi melihat sesuatu selain daripada Allah. Dan itu disebut al-multafitu la yasil. Orang yang berpaling tidak akan sampai dia kepada Allah. Ketiga. Itu tujuan. Wa'mal lillah. Last sekali, kena kembali kepada Allah dan beramal tadi kepada apa? Kerana Allah. Li'annahu rabbuka wa anta abduh was'alhu an yudkhilaka jannatah wa an yu'izaka min narihi bifadlihi wa rahmatihi. Dan hendaklah engkau tu hambanya, dan mintalah kepada Allah agar memasukkan kamu ke dalam syurganya dan menjauhkan daripada nerakanya dengan anugerah kurnianya dan dengan rahmatnya juga, bukan dengan amal yang kita lakukan. Bila kita rajak takasul daripada amal, maka kita nak bagi kuat balik amal, kita ingat yang tadi. Kita nak bagi elak daripada melakukan maksiat dengan kita meninggalkan maksiat tadi, bukan kerana dengan haulina wa quwwatina, bukan dengan kekuatan dan daya kita sebenarnya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dan itu adalah perkara yang menyebabkan Sidi Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis hikamnya beliau. Hikam tadi dikeluarkan untuk memahamkan kita dengan la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dan keluar hikam yang pertama. Min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Antara tanda orang tadi berpegang dengan amalnya, dia menganggap dia yang beramal dengan sesuatu amalan tersebut bukan daripada anugerahnya Allah pada dia. Kita boleh puasa hari ini sampai habis lagi. Waktu buka puasa, tu sebenarnya kita masa buka puasa kita hadir apa perasaan waktu tu? Kita fikir nak makan tadi saja ke, ataupun kita bersyukur kerana Allah beri taufik kepada kita untuk dijaga puasa kita pada hari tersebut. Puasa apa nama satu pula? Puasa zahir saja ke puasa batin sekali? Puasa mata daripada melihat maksiat saja ke, ataupun puasa perut dan lidah kita daripada makan ke, ataupun puasa mata, puasa hidung, puasa telinga, puasa mulut daripada bercakap yang tidak baik, dan yang terakhir puasa daripada segala-galanya, iaitu mengikuti arahan Allah dan berada pada apa yang telah diarahkan oleh Allah kepada kita. Qum haitsu aqamakallahu fi. Karena itu puasanya qawas. Qawasul qawas.
Macam yang saya sebut dalam kitab saya Risalatul Saum Bainal Haqiqah wal Syariah atau Bainal Syari'ati wal Haqiqah, tentang maksud puasa al-imsak mutlaqan. Puasa adalah menahan diri secara mutlak. Menahan secara mutlak maknanya tu puasa. Dan maksudnya kalau dilihat balik dengan menahan daripada segala perkara tadi secara mutlak tadi, maka kita boleh letakkan seluruh makhluk ini berpuasa sebenarnya. Kata Imam Ibn Abdul Wahab Sya'rani, bukit menahan dirinya daripada bergerak. Kenapa? Karena sifat dia diam. Dan Allah suruh dia diam macam tu. Ya, hakikat dia bergerak juga sikit-sikit, tapi kita halusnya gerakan tadi kita tak nampak. Dan setiap pagi kita bangun tengok duduk kat situ juga. 30 tahun pun duduk kat situ jugalah bukit tu. Tamam? Karena dia mengikuti arahan Allah dengan duduk di situ dan tidak bergerak. Benda yang ringan tidak jadi berat. Kenapa? Karena Allah suruh dia jadi ringan. Dia jadikan berat. Benda yang berat tidak jadi ringan. Karena Allah Ta'ala suruh dia jadi berat. Jadi mereka tidak bercanggah dengan hukum tersebut, dengan apa yang telah disunnahkan oleh Allah kepada mereka. Dalil kata apa? Dalil kata mereka mengikuti perkara tersebut. Kalaulah makhluk-makhluk tadi mengikuti dengan perjalanan tadi dengan sepatutnya, dengan sebaiknya, maka kita lebih lagi kena berpuasa dengan cara sedemikian. Ini tidak bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Tentu makna puasa yang sebenar, iaitu puasa dengan makna imsak, menahan diri kita daripada segala yang dilarang oleh Allah, dan menahan dari diri kita daripada bergerak bukan dengan memandang bahawa kita yang mengatur gerakan tersebut. Yang kata kita yang atok ni, kerja buat kita ni. Tak. Serah kepada Allah Ta'ala semua. Itu maksudnya. Tanpa menafikan usaha. Dan akhir sekali kalau mengaji, usaha tadi pun Allah Ta'ala yang tentukan. Kita ni sebenarnya majbur fi suratil mukhtar. Kita ni sebenarnya berada dalam keadaan sebenarnya kita diatur oleh Allah Ta'ala, walau surahnya kita seperti kita boleh mengatur kehidupan kita. Tapi kita tak macam kelompok murji'ah. Kita bukan kelompok macam tu, ataupun kelompok qadariyah yang mengatakan bahawa kami bukan qadariyah, jabriyah. Puak jabriyah yang menyebut kata kami ini dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ada pilihan apa-apa. Seperti bulu burung yang dilemparkan di angin, ditolak ke kanan-kanan, ditolak ke kiri-kiri. Kita ni pelakon saja. Allah lah pengarahnya yang mengaturkan kita. Itu kalau mereka ni, apa beza kita dengan Jabriyah? Beza kita adalah pada natijah daripada apa yang difahami tadi. Kita memahami perkara tersebut dan kita beramal. Kenapa? Karena itu arahannya Allah. Kita beramal, melakukan yang disuruh oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, wildan. Dan kemudian kalau Jabriyah dia buat. Jabriyah bagi dia, kalau kata Allah Ta'ala, kalau kami hari ini kami berzina, dan mereka akan kata tu Allah Ta'ala yang suruh pada waktu itu. Jadi kami tak boleh dipersalahkan. Kenapa? Kerana itu semua dengan aturannya Allah. Dan Allah tetaplah kami berzina pada hari tersebut. Ini beza kita dengan Jabriyah, kerana mereka melarikan diri daripada taklif. Melarikan diri pada taklif. Yang sonoknya, hak semayang tak mau, hak puasa tak mau. Bila orang suruh puasa semayang, dia kata Allah Ta'ala tak tetap. Yang taat semua tak mau. Tapi hak maksiat, dia laju. Lepas tu dia kata hak ni Allah Ta'ala tetap kat dia. Mah dia. Orang macam Iblis. Iblis hak ni komplain mula-mula dengan Allah. Dia kata, ya Allah, bukan kamu tahukah kata aku ni akan kufur kepadamu nanti, dan aku tidak akan sujud kepada Nabi Allah Adam AS. Dia kata, ya aku tahu. Aku tahu dulu lagi, sebelum kamu ada lagi, sebelum Nabi Adam ada lagi. Karena Allah Ta'ala tahu, pengetahuan Allah tidak ada sempadan. Tu kata Iblis, kalau macam tu, ya Allah, dah kamu tahu, kenapa kamu hukum aku juga? Kenapa kamu hukum aku juga dengan perkara tersebut? Kamu dah tahu kata aku akan kufur. Jadi kenapa kamu hukum aku?
Kata Allah, baik, nak tanya kamu balik. Dia ingat dia boleh debat dengan Tuhan. Allah Ta'ala tanya balik, bila kamu tahu kata kamu tak sujud? Bila kamu tahu kata kamu kufur? Kamu tanya kat aku tadi, sekarang aku tanya balik kamu. Bila masa kamu tahu kata kamu tak akan sujud? Sebelum peristiwa sujud kepada Nabi Adam tadi kan, selepas daripada peristiwa tu baru kamu tahu rupa-rupanya kamu tak sujud dan kamu akan kufur dengan aku. Baik, bila kamu tahu? Sebelum tu lagi kah selepas berlaku peristiwa tu baru kamu tahu kata kamu tak akan sujud kepada Allah? Dia kata selepas tu, ya Allah. Selepas peristiwa tu baru aku tahu rupanya aku termasuk orang tidak sujud, termasuk makhluk yang tidak sujud kepada Nabi Allah Adam. Bihadza akhadtu, kata Allah. Dengan tu yang aku ambil. Dengan selepas. Dengan apa yang kamu lakukan selepas tu. Kan sebelum kamu tak tahu. Yang tahu aku. Aku yang tahu. Yang kita, kalau kita buat maksiat, bila kita tahu kita akan bermaksiat pada hari itu? Selepas kita buat maksiat ke sebelum kita buat maksiat? Selepas. Jadi kena tahu Pak. Hak tu je. Ke sebelum tu lagi kita tahu. Kalau kita dah tahu, contohnya boleh tengok dalam Lauh Mahfuz, pukul 3 tadi kita akan buat maksiat. 3 tadi petang kita akan berzina, na'udzubillah. Kalau boleh tengok Lauh Mahfuz. Kata Masyaikh, kalau boleh tengok dalam Lauh Mahfuz pukul 3 petang berzina, dengar elok-elok ni. 3 petang berzina dalam Lauh Mahfuz, kalau dia berzina pada pukul 3 petang tu, dia melakukan taat kan, dia melakukan maksiat waktu tu. Dia melakukan taat. Kenapa taat? Kerana dia mengikuti yang telah ditulis dalam Lauh Mahfuz. Kerana dia tahu sebelum tu lagi. Faham tak ni? Baik, sekarang ni siapa yang tahu? Hak tu yang tanya mana? Tak tahu. Bila tak tahu, berjalan dengan apa yang telah diarahkan oleh Allah. Nah, Allah Ta'ala kata apa? Jangan berzina. Tak berzina. Lepas tu kata Maulana Syekh Jamal kepada kami ni, lepas tu kami baca kitab Tauhid dengan beliau. Dia kata, kalau kita tahu sebelum tu lagi, nah, untuk kita melakukan perkara tadi, contohnya pukul berapa sekian kita akan berzina, na'udzubillah, masuk pukul tersebut, kita berzina pada waktu tersebut, pada waktu tu bukan maksiat lagi, tu jadi taat. Kenapa? Kerana mentaati apa yang ditulis dalam Lauh Mahfuz. Baik, sekarang ni siapa dia yang boleh tahu? Nak tanya, siapa boleh tahu yang tu? Tak tahu. Dan kalau orang tu boleh tengok Lauh Mahfuz, tak akan tulis macam tu dalam Lauh Mahfuz kepada dia, kerana dia wali. Faham tak? Kerana hakikat yang diarah oleh Allah macam itulah yang dibawa dalam syariat. Okay? Syariat melarang untuk berzina. Maka berzina tu pada hakikatnya juga adalah khabis, benda buruk. Dia tak akan yang qalib hakikah. Tak akan boleh bertukar hakikat tadi jadi benda yang buruk jadi baik pada waktu tu. Tamam? Baik. Jadi tak ada orang boleh duk pergi mengaku macam tu. Kamu boleh tengok Lauh Mahfuz, kamu nak mendakwa kamu tengok Lauh Mahfuz. Nabi SAW mengetahui apa yang ditulis dalam Lauh Mahfuz. Nabi mendengar sarif al-aqlam waktu ketika Isra' dan Mi'raj. Mendengar sarif al-aqlam maknanya apa dia? Nabi mendengar dan mengetahui semua yang ditulis. Dan apa yang berlaku kepada Nabi setelah tu? Afala akunu abdan syakura. Nabi lebih tunduk hatinya. Dan ini yang disebut semalam oleh Maulana Syekh Ali apa dia? Sujudul qalb. Sujudnya jantung hati. Yang ni tak akan bangkit lagi kepala daripada sujud tersebut. Sujudul qalb berlaku kepada Rasulullah. Dan apa kesan sujudul qalb kepada Nabi? Hatta tawarramat qadamah. Bengkak kaki Nabi, sampai pecah kaki Nabi, berdarah-darah semayang. Apa kesan sujudul qalb kepada Nabi? Nabi jadi rahmat kepada umat luar biasa. Ketika patah gigi dalam perang Uhud, tamam. Kemudian orang suruh Nabi laknat kepada kaum tersebut. Nabi kata apa? Ini lam ub'ats la'ana. Aku bukan diutus untuk laknat. Nah, innama bu'istu rahmatan. Aku diutus untuk rahmat kepada alam. Tengok, Nabi jadi rahmat yang luar biasa. Raufur Rahim pada umat. Kenapa? Pada sujudul qalb. Boleh faham ni? Jangan maqamnya Rasul SAW. Tak ada orang boleh dapat peringkat tersebut. Dan Nabi mengetahui sariful aqlam dan tahu semuanya. Baik. Jadi dalam sariful aqlam, maksudnya Nabi tidak akan melakukan satu pun yang bercanggah dengan apa yang diarahkan oleh Allah seperti dalam Quran dan seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Boleh. Dan Nabi bermuamalah dengan orang-orang yang melakukan jenayah dalam umat sebagai seorang kekasihnya. Seorang yang nak berzina datang jumpa dengan Nabi. Izan li bizina ya Rasulullah. Izinkan aku berzina ya Rasulullah.
Orang pakak marah, Nabi panggil. Mai dekat. Kamu suka tak kalau kata orang berzina dengan anak kamu? Berzina dengan adik kamu, berzina dengan ibu kamu, berzina dengan kakak kamu, berzina dengan makcik kamu, berzina 1, 2, 3, 4. Sampai lelaki tu kata, tak ada benda paling aku benci melainkan zina. Sampai macam tu. Satu-satu Nabi tanya. Sebenarnya Nabi bukan tanya saja. Nabi tanya sambil dimasukkan ma'rifah dan khauf dalam hatinya. Masuk. Maksudnya dengan mujarrad duduk dengan Nabi sahaja, terus jadi orang lain. Kesan daripada apa? Kesan daripada sujud hatinya Nabi SAW kepada Allah, maka menyebabkan Nabi menjadi makhluk Allah Ta'ala yang luar biasa. Bukan jadi Tuhan. Tak. Nabi tetap Nabi. Nabi tetap makhluk Allah Ta'ala. Ini Abdullah wa Rasuluh. Tetapi bagaimana kedudukan Nabi dan keadaan Nabi? Lain daripada yang lain. Sebab tu, keberadaan sahabat duduk dengan Nabi, hanya mujarrad melihat Nabi sahaja, terus jadi orang lain. Amalan mereka digandakan oleh Allah Ta'ala. Atau Imam Ibn Katsir kata, kalau seorang semayang 2 rakaat di belakang Nabi waktu Nabi hidup, datanglah selepasnya seorang yang selepas zaman Nabi, kalau hidup 1000 tahun pun tak akan boleh menandingi 2 rakaat tu. Kira kenapa? Kerana duduk dengan Nabi. Ini syaitan, benda lain tu. Hadiah kalau sedekah kita kepada orang selepas zaman Nabi dengan seluruh dunia sekalipun, tak akan menyamai dengan secupak berah yang diberikan ataupun gandum yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi SAW. Secupak yang dikeluarkan oleh sahabat, dihadiahkan atau disedekahkan di jalan Allah, kalau kita keluarkan emas segunung Bukit Uhud pun tak akan mampu untuk menandingi secupak tersebut. Maksudnya amalan mereka digandakan oleh Allah Ta'ala. Ibadah mereka digandakan oleh Allah Ta'ala. Hati mereka dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Lepas tu ada di kalangan mereka yang datang jumpa dengan Nabi sekali saja. Nabi kata balik berdakwah, jadi alim terus hari itu juga. Terus jadi alim. Sayyidina Mus'ab ibn Umair duduk lama dengan Nabi di Mekah. Tak lama. Kerana Nabi hantar dia awal pergi ke Madinah sebelum Nabi datang. Dan dengan berkat beliau, ada yang duduk lama yang tak pergi hijrah seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Tapi berkat Nabi suruh dia pergi tadi, jadi alim dia. Sayyidina Mus'ab jadi alim terus dalam masa berapa lama aja dia sohbah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lama tak lama pun, bertahun jugalah. Tapi ada sebahagian yang satu hari saya jumpa dengan Nabi, Nabi suruh balik terus jadi alim. Balik jadi pendakwah. Ada orang guna ni dia kata, sahabat kan lama orang mengaji tu. Dia guna gitu. Ada jumpa saya, sahabat kan lama orang mengaji. Kita nak kenal lama-lama, dia kata apa semua ni. Sahabat saya, ada seorang sahabat ni kata, Nabi suruh balik ke kampung dia, terus jadi alim. Ada yang mai jumpa Nabi sehari, 2 hari je. Sayyidina Malik ibni apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Yang mana yang kalau hadis berkenaan dengan solat, hadis Sayyidina Malik bin, ingat tak? Ingat? Tak ingat? Allahu Akbar. Terlupa. Baik, tak apa. Sayyidina Malik, seorang pemuda, mai daripada kampung untuk tengok macam mana Nabi solat. Nak duduk dengan Nabi. 20 hari je duduk dengan Nabi. Bukan lama pun dia datang dengan kawan-kawan dia daripada kampung. 20 hari je kita duduk ni. Mai daurah. Tengok. Dia pergi duduk dengan Nabi di Madinah. Kerana ayah-ayah mereka telah Islam. Jadi mereka datang, Afif, kan? Tidak. Tumpu tak apa. Jadi datang ke Madinah Al-Munawwarah semata-mata untuk apa? Semata-mata untuk melihat ahwalnya Nabi. Jadi dia baginda Sayyidina Malik radhiyallahu ta'ala anhu antara orang yang meriwayatkan tentang solat Nabi SAW. Kalau tengok tentang hadis solat Nabi, lengkapnya beliau yang riwayatkan. Kalau tengok sesuatu, macam mana Nabi baca, macam mana Nabi tasyahud, macam mana Nabi letak tangan, macam mana Nabi angkat tangan waktu solat. Sama? Jadi tengok semua. Lepas 20 hari, Nabi panggil. Nabi tanya kepada mereka, dari kampung mana, duduk di mana. Dan Nabi kata, aku tengok ada asar rindu dalam wajah kamu semua dengan keluarga. Baliklah, kata Nabi. Dan kalau balik ke kampung nanti, yang tua jadi imam. Yang paling tua jadi imam. Kemudian disusun oleh Nabi sekian. Balik mereka jadi alim pada sebab tu.
Terus jadi alim. Lepas 20 hari saja. Balik jadi orang besar di kampung mereka. Kenapa? Kerana duduk dengan Nabi. 20 hari saja dapat nur Nabi SAW, selesai kehidupan mereka. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengadu kepada Nabi tentang ingatan beliau. Diambil oleh Nabi daripada diambil kain Sayyidina Abu Hurairah, letak di atas, ditarik oleh Nabi daripada udara. Tak tahu benda apa yang Nabi tarik, dimasukkan. Seolah Nabi memegang hikmah tak dalam kain tadi. Tarik, tak. Ditekapkan pada dada Sayyidina Abu Hurairah dan kata beliau, selepas tu saya tidak lupa lagi walau satu pun perkataan Nabi SAW. Satu tengok apa ni macam mana Rasulullah SAW. Ni dia. Boleh faham tak ni? Itu kedudukannya baginda Rasul. Jadi ni dia akan jadi wa'mal lillahi li'annahu rabbaka wa anta 'abduhu was'alhu an yudkhilaka jannatah wa an yu'izaka min narihi bi fadlihi wa rahmatihi. Wa in qala laka syaitanu la'anahu Allah inna Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anka wa 'an 'amalik wa la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuk faqul lahu sadaqta. Faham tadi nak? Jadi bukan yang Jabriyah macam mana dia punya sikap dan bagaimana kita ahli sunnah wal jamaah memahami perkara tersebut. Hatta kalau kita baca dalam bab ikhtiar, af'al hamba, af'alul ibad dalam bab tauhid. Yang tentang ikhtiar mesti kita akan jadi tersangkut sikit disebabkan kerana ikhtiar ni kata-kata kita ni ya Allah Ta'ala bagi kita usaha dan kita boleh ikhtiar. Okey, baik, tak apa. Baik, saya tadi. Ikhtiar tu maksudnya apa? Kita buat. Kalau tanya balik. Main anak murid cerdik sikit. Habis tu ikhtiar tu macam mana pula? Kita buat ke? Dah kali kita tak boleh kata, Allah kata kita yang buat ikhtiar. Kalau kita kata kita yang buat ikhtiar tadi, maknanya ada Tuhan satu lagi selain daripada Allah. Sama? Jadi akhirnya kita akan balik ada ikhtiar pun Allah Ta'ala yang ikhtiarkan sebenarnya. Kita pilih. Nampak macam pilih sebenarnya. Tapi sebenarnya yang pilih itu pun Allah. Jadi apa maksud dia? Maksudnya kita ni maqhurun fi suratil mukhtar. Kita sebenarnya dipaksa pada rupa memilih. Tapi fi lutfillah. Dengan kelembutan yang luar biasa. Malam kita baca dalam Kharidah bagaimana Imam Dardir bagi contoh. Bagaimana wujudnya kamu? Bagaimana kamu wujud? Dengan bersamanya ibu dan ayah kamu. Bila ibu dan ayah bersama, ditampakkan dalam hati mereka perasaan cinta. Kemudian berlaku wiqa', berlaku wati', persetubuhan. Baik, macam mana berlaku perkara tadi? Itu dia kata, Imam Dardi kata apa? Hum maqhurun. Mereka dipaksa pada waktu tersebut fi suratil mukhtar. Romantis pada malam tersebut tu, itu adalah hakikatnya Allah yang mengaturkan perkara tersebut, tapi dengan rupa macam seolah kita yang nak benda tu. Hak tu yang disebut kata ahlullah memandang perkara tadi dengan asrar ajibah. Ini asrar yang ajib yang berlaku pada waktu tu. Yang ni tak ada siapa pun nak kata dia yang memilih perkara tersebut. Tak dipilih kerana kesemuanya Allah Ta'ala jadikan. Boleh faham tak? Kalau faham yang tu insya-Allah. Maksudnya kita faham kata kesemuanya Allah Ta'ala yang atur. Habis semua. Angkat tangan kita, letak tangan kita, mukhtar kita ikhtiar. Saya nak pergi Kuala Lumpur ke nak pergi Kuala Nerang esok ni? Saya pergi Kuala Lumpur lah. Tu pun Allah Ta'ala pilih. Tamam? Toklah apa-apa, semua Allah Ta'ala pilih sebenarnya. Jadi apa yang natijah daripada tu? Natijah daripada perkara tersebut, kita akan jadi hamba yang akan menyerahkan kepada Allah. Dan kemudian kita lakukan tadi pun dengan istiqarah yang kita buat dan seumpamanya, hasil yang kuat dalam hati kita tu Allah yang aturkan semua. Tak ada satu pun yang kita atur. Pegang itu. Dan kita tidak bercanggah dengan syariat. Maksudnya bila mana ada Allah Ta'ala atur, kalau hari itu kena semayang 5 waktu, kena semayang 5 waktu. Baik, kalau kita tinggal semayang 5 waktu satunya, kita tinggal, kita akan kena buat apa? Kena taubat kan? Kena qada balik Kenapa? Kerana itu diarah oleh Allah. Boleh? Kalau hari itu tak mampu qada lagi, pada 7 malam, tak qada lagi aku ya Allah. Bagi taufik kepada aku ya Allah untuk aku qada. Ambil wudu, qada. Tahu Allah telah catat kita dengan taufik pada waktu itu. Selesai macam tu. Dah. Esok puasa.
Kenapa? Karena tunduk dengan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu mata tengok benda maksiat. Lepas tengok benda maksiat tadi, istighfar balik Allah. Maksudnya kita tahu kata kita telah ditetapkan oleh Allah pada hari tersebut akan melakukan maksiat tadi. Dan juga kita tahu kata selepas tu kita kena taubat. Maka kita pun minta untuk Allah aturkan kita dengan taubat dengan lebih mudah. Agar kita bertaubat dengan taubat nasuha. Tamam? Dan kalau setelah 6 jam masih tak ingat lagi untuk taubat, lepas ingat balik, baru kita ingat balik, ya Allah, aku ni dah termasuk dengan orang yang dah dimurkai kan? Kerana dah lebih dah daripada waktu yang patutnya aku taubat. Jadi kalau dia atur hidup dia macam tu, maka dia akan jadi hamba yang macam mana? Hamba yang akan sentiasa memikirkan tentang perkara tersebut. Atau kalau dia melakukan maksiat sekalipun, maksiat dia tadi akan menjadi orang panggil apa? Rahmat untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Faham? Bukan jadi balak kepada diri dia. Kenapa? Kerana dia akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan suruh buat maksiat, tidak. Bukan suruh buat maksiat kerana kita disuruh melakukan taat kepada Allah seperti yang dianjurkan dan dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sebut apa dia? Idza nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Hadis tu. Lepas tu ahli sunnah wal jamaah takkan lari daripada syariat. Takkan lari. Yang lari pada syariat ni ahlu al-battalin. Ini puak-puak yang suka cari jalan untuk lari daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita heran dengan puak-puak Jabriyah. Kalau kita tengok, kita tanya balik kat dia, semua dia nak buat semua maksiat. Hatta maksiat tu semua dia kata Allah Taala paksa dia. Tapi dia tak suruh, dia tak dengar pula dia nak semayang rajin. Lepas tu dia kata dia dipaksa oleh Allah waktu tu. Gitu kita heran. Ya tak? Maksudnya nafsu. Semua tu kerana nafsu. Lepas tu ajaran-ajaran yang tak betul ini, kalau tengok balik ke semuanya, penghujung dia nafsu lah sekali. Penghujung dia lah sekali nafsu. Orang tarikat tasawuf untuk bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tok guru ni mengaku tok guru je. Dah sekali bawa boleh pegang orang perempuan, boleh tidur dengan orang perempuan, boleh bawa balik bini orang ke rumah. Ada. Kata dia ni kerana ni akan mengelakkan. Ini tak ada masalah kerana guru telah dijaga oleh Allah Taala. Perak buat dengan bini orang. Berlaku no? Mai jumpa saya. Dah mai sini sekali. Ada seorang kakak ni mai jumpa. Mengadu. Ni dia kata sungguh Ustaz, dia kata kalau kata dia peluk aja hilang sakit kepala. Betul tu. Dia kata kalau nak hilang sakit kepala peluk. Orang jin. Dia ada hantar pergi pening kepala kawan tu. Dia kawan tu kata kena pergi jumpa dia. Jumpa dia, dia peluk sikit. Hilang sakit kepala. Jin tu keluar tak? Saya masuk balik. Bila nak main balik. Ni panggil. Saya kata ini kena lapor kepada pihak yang berwajib kata. Tak boleh duduk biar saja. Dia kata ni tak dikira menderhaka pada guru kan. Kata. Tengok dia ikat macam tu dengan anak-anak murid, rupanya untuk jadi syaitan. Ini untuk jadi syaitan. Auzubillah min dzalik. Para guru yang betul masih ramai, para murabbi yang tepat masih ramai, tetapi bila mana seorang tadi tersilap dalam pilih jalan tersebut, maka kena minta doa kepada Allah sungguh-sungguh untuk kita dikurniakan dengan guru yang sebenar, yang boleh membimbing yang sebenar. Kalau tak ada juga, selawat banyak-banyak. Kerana selawat akan jadi pembimbing pada akhir zaman ni ketika faqdil murabbi. Tapi pun begitu kata di Syekh Abdul Aziz Syahawi, guru saya, dia kata selawat akan menjadi cahaya. Tetapi tetap perlu kepada guru murabbi untuk membimbing tangannya pada waktu tersebut. Selawat akan jadi cahaya yang penerang pada jalan. Untuk sampai kepada mana? Sampai kepada pembimbing tadi juga. Nabi akan tunjukkan juga dengan seorang pewarisnya untuk membimbing orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa in qala laka syaitanu la'anahu Allah inna Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anka wa 'an 'amalika wa la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuk. Dan jika syaitan yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala terkaya daripadamu dan dari amalmu. Dan Allah tidak memerlukan kau pun. Amalan yang kamu buat Allah Ta'ala tak perlu pun. Jadi wala tanfa'uhu ta'atuka wala tadurruhu ma'siyatuk. Manfaat taatmu tidak akan memberi manfaat kepada Allah dan maksiatmu tidak akan bagi mudarat kepada Allah. Ini pandai ni syaitan.
Dia main dengan jalan tu. Dia kata kalau kamu nak buat taat pun, taat kamu tak bagi manfaat pun kepada Allah. Maksiat kamu buat pun tak akan bagi mudarat kepada Allah. Jadi buat apa? Buat je lah. Apa-apa yang kamu nak buat. Tu masuk syaitan duk main ni goda dalam hati. Maka macam mana kita nak buat? Faqul lahu sadaqta. Di makna ni sekarang ni Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sedang bagi tahu kepada kita ada khawatir syaitan ni. Ni khawatir syaitan yang akan datang. Khawatir macam ni kalau datang dia akan yazul, dia akan hilang cepat. Dia beza dengan khawatir nafsani. Khawatir nafsani lebih susah untuk dibuang kerana dia akan datang yataraddad berkali-kali. Nah, dia akan datang takrar. Berkali-kali dia akan datang. Lepas tu kita kalau duduk saja tengok, teringat dekat seorang perempuan. Teringat. Entah kepala. Sebab kita tengok dia. Jadi kita duduk perhati, gambar ke dan seumpamanya, teringat. Teringat tu, teringat dengan benda tak elok. Jadi kita buat istighfar. Astaghfirullah. Itu hilang. Itu syaitan. Itu maksud syaitan ni. Maksud syaitan yang datang menggoda waktu tu. Tapi kalau dia teringat, lepas tu dia duduk teringat lagi. Tak dia duduk main lagi. Duduk saat lagi dia istighfar, duduk jalan-jalan, main lagi. Duduk saat tu, duduk main lagi. Dia makin kuat. Itu nafsan. Itu nafsu tu. Nafsu. Yang ni dia ada, kata Maulana Syekh Ali, dia ada jalan lain pula untuk kita nak menyelamatkan daripada godaan tadi. Jadi tengok ni, dia main. Dia kata tak mudarat pun kalau kamu tak buat taat. Dan tidak mudarat pun dengan maksiat kamu. Dan tak bagi manfaat apa-apa pada Tuhan dengan taat kamu. Maka waktu tu kita kena bercakap dengan perkara tersebut. Kata apa? Qul lahu, kata kepada syaitan, sadaqta, betul. Hak kamu kata tu betul. Kalau mukal haq. Tapi diinginkan dengan kebatilan. Kalam haq, betul. Allah memang tak perlu dengan ketaatan kita. Dan Allah memang tidak mudarat dengan maksiat kita. Walakin ana faqirun ila fadlillah wa ila al-amali salih. Tapi saya ni fakir. Saya ni perlu kepada kurniaan Allah dan juga kepada amal saleh. Wa ta'atu tanfa'uni wal ma'siyatu tadurruni. Ialah taat itu tidak mudaratkan, tidak memanfaat kepada Allah, dan maksiat tidak mudarat kepada Allah, tapi dia manfaat ke aku dan mudarat pada aku. Masalah dia aku. Yang kamu bincang pasal Tuhan buat apa? Yang aku bincang ni pasal aku. Bidzalika akhbarani rabbi fi kitabihil aziz ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan taat tadi tu dimaklumkan oleh siapa tu? Oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya buat tadi, kalau saya buat tadi kerana mengharapkan fadlullah dan mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang tu. Dan sudah tentu perkara tadi kembali kebaikannya kepada siapa? Kepada aku. Dan bila maksiat tadi Allah Ta'ala larang, dah tentulah mudarat tadi Allah Ta'ala halang daripada siapa? Daripada aku. Bukan kepada Allah. Allah tak akan terkesan dengan benda tu. Tapi Allah Ta'ala larang tadi kerana maksiat tadi akan menjadi kesan kepada aku pada masalah dia tu. Itu maksud dia. Dan tak akan dilarang oleh syarak dengan satu maksiat, melainkan maksiat tadi merosakkan. Dan takkan disuruh oleh Allah dengan satu ketaatan, melainkan ketaatan itu memberikan kebaikan. Maksudnya Allah Ta'ala melihat masalah dan kebaikan kepada hamba-Nya. Maka Allah Ta'ala suruh buat tu. Tapi bila hamba melakukan yang tu, jangan dilihat pada perkara tu. Lihat kepada Allah. Itu maksudnya. Itu tasawuf ni mengajar kita untuk kita melihat hadaf kita. Melihat tujuan kita yang asal. Dan melihat tujuan kita tu diletakkan paling tinggi. Bukan kepada yang rendah. Sebab tu orang ahli sufi, mereka ni adalah ahlu al-himmatil aliyah. Orang yang tinggi himmahnya. Kerana apa? Kerana himmah mereka adalah kepada Allah. Cita-cita dan tujuan mereka Allah. Itu mereka akan lakukan untuk mendapatkan perkara tersebut. Fa in qala laka in kunta sa'idan 'inda Allah fa innaka la mahalata tasiru ila al-jannati sawa'an kunta ta'i'an aw 'asiyan. Wa in kunta syaqiyan 'indahu fasawfa tasiruhu ila an-nari wa in kunta muti'an fala taltafit ila qawlihi wa dhalika li anna amra as-sabiqati ghaibun la yattali'u 'alayhi illa Allah wa laysa li ahadin minal khalqi fihi syai'un. Maka bila dikata kepada kamu pula oleh syaitan, in kunta sa'idan 'inda Allah fa innaka la mahalata tasiru ila al-jannah.
kalau kamu seorang yang termasuk dalam orang yang telah dicatatkan sebagai orang yang bahagia, sa'id di sisi Allah, maka apa? Kamu akan sampai juga ke syurga walaupun kamu buat taat ke, kamu buat maksiat ke, kamu akan sampai ke syurga juga. Kemah dia. Dia mengaji akidah. Iblis. Dan kalau kamu sa'id, kamu buatlah apa pun kamu sa'id. Karena sa'id itu adalah yang dicatat sejak pada azali. Tamam? Sebab tu dalam alam apa ni janin tu Allah Taala telah catatkan kepada kita dengan sa'id ataupun syaqi. Okey. Sebab tu orang kita tak boleh sebut kepada dia ini ahli neraka sebab kita tak tahu. Al-ibrah bil qawatim. Orang tadi dinilai pada penghujungnya. Kalau penghujungnya tadi dengan kebaikan, maka kita tahu kata dia orang yang baik di sisi Allah. Kalau penghujungnya buruk, maka itulah penghujungnya maksudnya. Boleh faham? Maksud itu yang dicatat oleh Allah. Tapi kalau dalam mazhab Maturidi kata boleh jadi orang tu sa'id pada permulaan, syaqi pada penghujung. Jadi sa'id pada perjalanan hidupnya dengan dicatat sebagai orang yang baik, iaitu dengan amal soleh kaza seperti bersisha. Penghujung rupanya kufur dengan Allah. Jadi dia sa'id fi awalil amr wasyaqi fi qawatimih. Pada penghujungnya syaqi. Ada orang yang syaqi pada permulaan. Macam ada cerita dua orang anak adik-beradik yang duduk di atas, seorang duduk di bawah, seorang empat suluk. Adik dia yang duduk di bawah ni ahli maksiat. Kemudian datang satu khawatir kepada mereka berdua dalam masa yang sama. Allah Ta'ala hantar ba'is untuk seorang berfikir melakukan taat, yang seorang lagi dapat khawatir syaitani untuk turun, atau nafsani untuk turun melakukan maksiat seperti adik dia. Nanti dia kata dia akan taubat balik. Maka bertembung mereka dekat tangga. Seorang naik nak menuju kepada Allah, seorang nak turun melakukan maksiat, bertembung, belaga, jatuh, dua-dua mati. Seorang ke syurga, seorang ke neraka. Al-ibrah bil qawatim. Ini khatimah dia dengan perkara yang tak baik. Yang kawan ni pula khatimah dia dengan perkara yang baik. Pada awalnya dia adalah ahli maksiat, tengok dia yang paling teruk sekali. Apa benda yang maksiat dia tak buat. Lepas tu kita tak boleh nilai orang. Dan kita tak boleh yakin dengan diri kita. Sama? Tengok orang ni duduk di park. Tengok artis ni pakai seksi. Tengok kita pakai pakaian yang tutup aurat. Kita boleh kata dia ni neraka ni. Kita boleh kata perbuatan ni Allah Ta'ala larang. Patutnya kena kembali kepada Allah. Yang tu je, tegur je. Lebih daripada tak boleh. Kita kata perbuatan ni Allah Ta'ala larang. Dan saya tidak memandang dengan kamu ni ahli neraka. Kok mana? Kamu tahu mana? Kita tambah pula dia ahli neraka. Sebab tu kena hati-hati. Jangan sampai kita belajar lebih. Ni macam ni tengok. Iblis dia pandai. Dia kata kamu kan ni, kalau kata kamu ni bahagia, Allah Ta'ala dah catat dah. Kamu buat pilah apa pun, kamu tetap bahagia. Walaupun kamu tak buat maksiat, kamu tak buat taat pun. Kalau kamu ni celaka, in kunta syaqiyan indahu di sisi Allah, fasawfa tasiru ila nar, kamu akan pergi ke neraka juga macam mana pun. Wa in kunta muti'an, walaupun kamu ahli taat. Hak ni bila dengar tu, dia kata betul kan. Alah-alah ambil celaka tu. Tu dia. Bodoh. Kalau termakan dengan ni, bodoh. Sebab tu perlu kepada guru ni Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni salah seorang gurunya. Macam mana dia mengajar kepada kita bagaimana untuk mengelak daripada tergoda dengan syaitan. Al-Imam Al-Ghazali antara guru-guru yang besar yang mana telah melalui perjalanan ni. Mereka ni perjalanan ni telah dilalui oleh mereka ni. Syaitan datang bagi tahu baik macam mana nak elak daripada tu. Dengan keilmuan mereka. Maka mereka tulis balik. Jangan dibuat benda macam ni. Kalau syaitan datang macam ni. Dia cerita macam cerita Grimm. Dia tengok cerita Grimm. Makhluk lawan hero lawan dengan hantu. Mana dia akan lukis, dia akan tulis hantu ni nak lawan macam mana dengan dia. Dia pernah tengok cerita tu? Tengoklah. Mak Saleh cerita Mak Saleh. Dia akan cari dalam dia punya rak dia tu penuh dengan pedang, dengan kerih, dengan cincin, dengan alat-alat ayat-ayat apa-apa yang kata datang-datang hantu ni takut. Lepas tu dia akan tulis buku. Setiap generasi Grimm, dia akan tulis buku-buku dia masing-masing. Jadi dia akan tinggal kat cucu dia. Cucu dia pula buka buku tu tengok. Ni makhluk ni macam ni, kepala babi. Kepala babi ni kena lawan macam mana cara dia. Dia kata ni kena guna alat ni je lawan dengan dia. Ditulis. Tu lebih kurang macam buku manual untuk melawan dengan iblis.
Dia faham tu. Ni Syekh dah tulis. Tapi tak ada lah syaitan tu akan datang dengan kepala babi. Kalau kamu datang ni, kamu kena belajar silat peringkat ke-7. Kan? Dan kena kamu keluarkan gear yang ke-5. Macam Luffy. Kan? Kemudian kamu akan tumbuk dia. Kamu akan tumbuk pula belah rusuk kiri. Tak nak sebut yang tu. Dan syaitan kalau main macam ni, kita tak mampu. Kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani, kamu jangan minta lawan dengan Iblis. Kerana Iblis kuat pada kamu. Tak boleh lawan dengan dia. Nak main tumbuk dengan dia. Oh, jangan. Dia kata, main sekali. Dia baru belajar silap, dia ingat boleh lawan dengan jasmani. Lagi Iblis main. Silap, tak boleh lawan. Makanya kita bukan berlawan dengan dia dengan cara macam tu. Kerana dia turun dengan pedang, lari habis jin-jin waktu tu. Azazil turun jadi ketua kepada malaikat waktu tu untuk menghalau jin. Sebahagian lari ke laut, sebahagian lari ke bukit. Dengan siapa dia? Ketua dia siapa dia? Azazil. Dia pernah jadi general. General siapa? General malaikat. Bukan general orang. General malaikat. Malaikat turun waktu perang Badar. Para sahabat kata, tak ada nak pancung lagi. Putuslah pala balong tu. Hak yang nak lawan dia buat tu. Putus dah pala, cabut dah. Pedang aku tak sampai lagi. Pala dah putus dah. Dan tahu kesan potongan malaikat tadi, dia ada kesan pada tengkok tu. Dia macam api. Macam kena terbakar. Pedang-pedang. Tu malaikat yang turun waktu perang Badar. Ini malaikat yang paling agung lah. Lepas tu malaikat turun perang Badar. Malaikat-malaikat ni jadi malaikat-malaikat yang agung. Jadi ada kedudukan dia di langit. Kalau di langit, kalau malaikat-malaikat lalu iaitu tak perang Badar. Malaikat ni perang Badar. Dia buat main. Begitulah. Malaikat perang Badar tak sama dengan malaikat tapi perang Badar. Dia ada martabat dia sendiri. Dan dia ada keagungan dia sendiri. Berapa ribu? 5,000 malaikat. 5,000 malaikat ni dia ada kedudukan dia. Dapat kedudukan VVIP di langit. Nampak? Dimuliakan, dihormati. Kalau malaikat lain yang agung-agung tu macam Mikail, Israfil dan seumpamanya tu lebih lah. Sayyidina Jibril awal ni memang dia turun pun. Serban kuning. Turun ketika perang Badar. Saya dah tulis kitab tentang Badar. Ada syair tentang Badar. Tak dicetak lagi. InsyaAllah Badar nanti apa ni keluar kitab tu. InsyaAllah. Tulis siap lah. Zaid. Siap lah. Mereka tolong taik balik. Nanti akan hantar ke Akademi Jawi, akan keluar kitab. Itu saya tulis waktu Badar tahun bila? Tahun lepas. Badar tahun lepas. Dibaca di Matin. Kemudian dalam berapa kelas? 4 kelas. 4 kelas lebih kurang. Daurah tentang Badar. Jadi saya tulis syair tentang peperangan Badar. Ada. Baik. Wa in kunta syaqiyan indahu fasawfa tasiru ila an-nar wa in kunta muti'an fala taltafit ila qawlihi wa dhalika li anna amra as-sabiqati ghaibun la yattali'u alayhi illa Allah wa laysa li ahadin min al-khalqi fihi syai'. Maka janganlah engkau berpaling kepada ucapannya syaitan, kerana demikian itu sesungguhnya ketentuan yang gaib. Siapa pun tak tahu. Kalau syaitan kata kalau kamu baik, dan tentu dah Allah Ta'ala akan tetapkan kamu dalam syurga. Kamu buat maksiat ke, kamu taat ke, kamu tetap akan masuk syurga pun. Kalau kamu ni jahat, dah celaka, dicatat oleh Allah celaka dalam Lauh Mahfuz, dalam buku amalanmu, maka kalau kata kamu buat taat pun tak guna. Baik-baik hidup saja dengan cara yang tenang, seperti mana kamu hidup sekarang. Kalau kita pakai dengan kalam tu, kita akan jadi bodoh. Maka kita akan kata apa? Saya tak tahu urusan tadi. Yang saya tahu, Allah Ta'ala suruh saya buat ketaat. Dan Allah Ta'ala suruh saya lari daripada kemaksiatan. Dan kena jauhkan daripada maksiat. Saya buat sekadar yang saya mampu. Dan saya berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala tempatkan saya bersama dengan Sa'id. Orang-orang yang bahagia di sisi Allah. Itu kita doa setiap hari. Moga kita ni dicatat sebagai orang-orang yang Sa'id. Dan orang yang macam ni dia akan buat apa? Dia akan beramal. Dia tak akan jadi seorang yang hanya duduk peluk tubuh, kemudian tunggu padi nak naik. Tapi tak pernah tabak bedih. Habis korang tu pergi dekat kotak padi dia, duduk tengok kata. Elok orang ni. Kau tanam padi ni, keluar tahun depan ni, oi, boleh tahan dapat duit ni. Esok pergi tengok lagi. Tabak tak? Tabak tak. Lepas tu menggala pun tak, apa pun tak. Lepas tu kerja duduk naik tu, menderung.
Nerung penuh naik. Nak belah ikan belut. Nak belah belut. Lepas tu pergi tengok lagi. Dia duduk macam ni. Elok kalau buat ni. Duduk tengok sampai petang tak tahan tu. Duduk tengok sampai petang. Tengok saja. Tengok. Tu naik balik. Esok turun lagi. Ish, kalau buat elok ni. Macam tu 3 tahun. Orang lain duduk ambil hasil dah. Dia duduk tengok lagi. Macam tu keadaan. Faham Hafiz? Faham apa? Fahamlah apa saja yang Ustaz faham. Kata itu. Hak tu guru faham tu saya faham semua, insya-Allah. Tidak ada seorang pun daripada makhluk Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Wa ta'atu adallu dalilin ala sabiqati sa'adah. Tu dia. Tak nak sebut dah. Taat itu adalah sekuat-kuat dalil atas kebahagiaan yang telah ditentukan. Hak tu. Kalau kita ni dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai ahli ta'ah, maka tu adallu dalilin. Sekuat-kuat dalil menunjukkan kata apa? InsyaAllah kita min ahli sa'adah. Karena Allah catat kita dengan kebaikan. Wa ma bainal muti'i wa bainal jannati illa an yamuta ala ta'atih. Dan tidaklah di antara orang yang taat dengan syurga melainkan bahawa dia mati di atas ketaatannya. Maksudnya tidak ada penyelang antara dia dengan syurga. Seorang yang taat dengan syurga yang menghalang dia apa dia? Yang menghalang dia kerana dia hidup lagi. Mati, masuk syurga. Yang tu maksud. Dan kalau tak masuk lagi pun, kita nanti akan dalam syurga, dalam kubur, akan dibukakan ruang, ada lubang, akan sampai ke syurga Allah Ta'ala. Dan setiap hari, ahli kubur ni akan ittilak, melihat ke lubang tadi. Dia macam tingkap besar. Dia akan buka tingkap tu, tengok syurga. Buka tingkap, tengok syurga. Terus buka. Abang tu Ustaz mengajak. Tamam? Dah tu. Dia akan tengok setiap hari. Setiap hari dia, ya. Tak ada. Dia kata apa dia komen. Ya. Nak boleh kali tanya lah, Ustaz nak apa ni? Ustaz suruh saya angkat. Yang Zahid ni pun tidak tersuruh yang tak angkat. Mengerti dah cakap. Jadi bila Ustaz bagi kat Enta pegang handset tu. Dia saya ni apa ni, Ustaz suruh saya cakap. Ada apa-apa nak pesan kat saya tak apa. Saya sampaikan. Sebab dia Ustaz tengah duk mengajar dah ni. Ngerti dah sikit cakap. Saya tak apa saya tak apa. Baik. Sama lah. Tapi tak Ustaz bagi Enta angkat tu. Faham tak? Kat tu depa ni semua nak kena ajak. Bawa kereta ajak. Nak potong kereta pun kena ajak. Kat highway macam mana kena ajak. Nak break pun kena ajak. Break tak ajak break habis semua belakang-belakang kereta orang. Alhamdulillah. Sama je Enta pun kalau angkat pun sama kan. Saja Ustaz pesan tadi ni. Zahid apa ni, satu contoh ya. Kalau bagi kat Enta pun sama. Ya. Ustaz tengah mengajar. Lepas tu tak apa saya isteri pun. Baik. Sama lah. Lebih kurang. Betul ya Ilham? Mengaku bila. Kalau Hafiz insya-Allah dia cakap. Kalau Hafiz dia akan cakap. Bagi kat Hafiz dia akan, ya ada apa? Sohbah ni perlu. Lawak Hafiz. Wa ma bainal muti'i wa bainal jannati illa an yamuta ala ta'atih. Yang tidaklah antara orang yang taat dengan syurga melainkan bahawa dia mati di atas ketaatannya. Wal ma'siyatu adallu dalilin ala sabiqati syaqa. Dan perbuatan maksiat adalah sekuat-kuat dalil atas celaka yang telah ditentukan. Auzubillah min zalik. Wa ma bainal 'asi wa bainan nar illa an yamuta ala ma'siyati. Dan tiadalah di antara orang yang bermaksiat dengan neraka melainkan bahawa dia mati di atas kemaksiatannya. Maksudnya yang menyelang di antara neraka dengan ahli maksiat adalah kematiannya saja. Kecil pendek je. Jadi kalau mati saja dengan maksiat tadi masuk neraka. Jadi kalau dia ingat dia macam ni, insya-Allah dia akan jadi hamba
yang akan sentiasa raja dan sentiasa khauf. Yang sentiasa berharap dengan anugerah Allah dan dengan kurniaan Allah, dan dia akan takut dengan segala yang tidak baik yang berhujung dengan apa yang telah ditetapkan nanti, yang dia tak tahu benda tu. Jadi dia akan takut, tapi dia akan berharap. Jadi dia akan sentiasa dalam keadaan dua tu. Dia ada magnet, ada negatif positif. Dia akan pergi ke arah dua-dua tadi, maka dia akan duduk tetap. Dia tak akan berganjak. Dia akan sabat di atas jalan tadi, maka dia akan berjalan di atas jalannya, dan dia akan sampai kepada Allah insya-Allah taala. Faslun, pasal yang ke-11, fi ahwalin nafsi wa luzumis sabri. Padahal berkenaan dengan nafsu, nanti insya-Allah kita akan ceritakan tentang perkara ini. Ini nafsu-nafsu ni, ini dah masuk dah. Nafsu, tapi saya tak syarah semua nafsu. Ada nafsu amarah bisu, ada nafsu lawamah, dan seumpamanya nanti kita akan tengok pada esok hari insya-Allah taala. Bagaimana ahwal nafsu-nafsu tersebut. Walaupun saya tidak terangkan seluruhnya, tapi esok insya-Allah kita akan bincangkan dengan yang semampu mungkin tentang perkara tersebut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada satu dua jawapan saya nak bagi jawab ni soalan yang ditanya. Salam, soalan yang pertama. Ada kawan yang kerap bercerita kebaikan, kesolehan pasangan dan anak-anaknya. Timbul jealous dalam hati. Adakah ia dikira hasad? Dia nak tengok hasad ke tidak hasad ni. Hasad yang dilarang adalah keinginan kita ataupun cemburu kita dengan kelebihan yang diperolehi seseorang, dan kita menginginkan perkara yang diperolehi tadi dihilangkan oleh Allah. Yang tu jadi hasad. Yang tu dilarang. Tamam? Tapi kalau setakat kita cemburu saja dengan perkara tersebut, yang kita tak berniat dalam hati kita untuk dihilangkan perkara tadi daripada teman kita tadi, orang yang kita dengar mempunyai kelebihan tadi, kita tak berharap dihilangkan kelebihan tadi. Cuma kita rasa dalam hati kita, alangkah baik kalau dapat juga kat kita benda tu. Dan kita terasa cemburu. Itu hanya cemburu, tidak hasad. Karena beza hasad dengan cemburu ni pada sudut satu je. Dia nak barang tadi hilang dengan tak berniat yang tu. Yang tu kalau kata tak ada niat tadi, maka dia hanya kira cemburu. Tapi cemburu yang macam ni dapat dituntut tak? Tak. Dia kena cemburu dengan 3 benda saja. Dengan 2 benda saja. Yang ni lelaki ataupun seseorang yang diberikan oleh Allah dengan ilmu dan dia beramal dengan ilmunya. 3. Ada satu riwayat lagi, seorang yang diberikan oleh Allah dengan Al-Quran, dia beramal dengan Al-Quran siang dan malam. Maksud, dibaca Al-Quran siang dan malam, dan dia amalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang dilarang ditinggalkan, yang disuruh dibuat. Kemudian yang kedua, orang yang diberi harta dan dia habiskan harta tadi dan dia gunakan harta tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ni kita kena cemburu. 2 ni saja, 3 ni saja cemburu. Lain daripada tu tidak perlu cemburu. Faham? Ini cerita pasal kesolehan pasangan dan anak-anaknya. Baik, kita cemburu tang mana? Cemburu tang soleh tu ke? Cemburu tang dia dapat yang tu, kita tak dapat yang tu. Jadi kalau tu tak perlu kita cemburu. Yang kedua, tak perlu cerita ke orang kelebihan. Anak-anak kita ke, pasangan kita dan seumpamanya. Duk cerita banyak-banyak saya kata. Kalau hak dia cerita pula, anak dara lagi. Kau tak menikah lagi. Duk cerita kata laki dia soleh. Bukan laki dia nama soleh. Laki dia soleh, dia kata. Laki nama laki saya Ustaz Soleh. Oh tak. Ni lakinya baik. Cerita-cerita. Tanya terus kat dia kan. Dah halang-halang duk cerita banyak-banyak kali ni. Kan? Kau nak share ke apa? Tak elok kita cerita kelebihan dan juga kebaikan tentang keluarga kita, kerana itu akan mendatangkan hasad. Dia akan timbul hasad. Kalau mungkin nak ni ditanya ni kerana dia rasa jealous dalam hati, dia tanya tu ni hasad ke tidak. Dia akan timbul hasad yang sampai orang akan menginginkan perkara tadi dihilangkan daripada dia. Masa tu dia menyebabkan orang telah melakukan dosa. Jangan kita cerita sangat. Tak perlu cerita sangat. Jumpa mana-mana pun, kalau orang puji anak dia, kita dengar saja. Tak perlu kita pun tambah pula puji anak kita pula. Tak payah. Dengar saja dia puji. Khair, terima kasih banyak. Dengar cerita. Ada orang jenis ni. Dan perkara ni berlaku kerana apa? Kerana
kurang dalam ilmu. Tu masalah jadi ini berlaku kenapa? Kerana kurang dalam ilmu. Faham? Kalau kita cerita untuk didoakan mereka, tu tak apa. Cerita untuk doa. Doakan anak saya ni bagi dia habis hafal Quran. Doakan anak saya ni sekarang di tengah duduk di tempat-tempat sekian. Doakan bagi dia jadi orang yang baik. Tu. Bukan anak saya duduk di universiti. Paling baik kali dia. Dia bukan duduk di universiti tu pun. Lepas tu dengar pula kat anak kawan tu. Kata, kami kenal anak dia. Paling syaitan dia. Balik rumah dia macam orang baik. Mak dia paling percaya kat dia. Dia nak tipu mak dia. Jadi jangan puji sangat sebab takut nanti kita kecewa. Atau ada beberapa benda yang kita kena sembunyi kepada pengetahuan orang lain. Tak perlu kita cerita. Yang pertama, umur kita tak perlu kita cerita ke orang. Kerana cerita umur ni akan menyebabkan timbul perkara yang tak apa nak elok juga. Salah satu dia, kalau kita muda pada orang yang kita cerita, dia kata muda lagi. Muda lagi. Dia pelekeh. Kalau kita tua pula daripada orang yang kita cerita, dia kata lah tua saja ya bodoh. Aku tu pula dah. Dua-dua tak kena. Dia jangan cerita umur. Kecuali di inilah Jabatan Pendaftaran tu kena cerita. Hidup tak bagi cerita, saya tak boleh cerita, kata benda ni tak boleh cerita. Kata jenuh. Polis minta kat mendalam pun, tak boleh. Bagi tuan tahu umur saya tak boleh. Tak boleh bagi. Lepas tu masuk lokap. Lepas ni tak apa nak clear ni, balong ni. Dia bagi kad merah terus lepas tu. Okay you. Yang tu yang pertama. Yang kedua, jangan cerita harta kita ke orang. Cerita duit kita dapat sebulan berapa apa semua. Ni benda tak patut cerita. Dan kita pun jangan tanya ke orang pasal benda-benda macam tu. Pergi tanya, pergi sembang dengan orang, gaji berapa sebulan? Ada tanya gaji orang. Mana boleh tu aib tanya ke orang pasal benda-benda harta ni. Jangan tanya. Dia kerja CEO besar atau mana pun. Jangan tanya gaji dia berapa. Gaji berapa kerja? Si banyak ni. Sebab saya kalau dia habaq gaji dia kata tu dia banyak haram aku nak bagi aku sikit. Tak bagi pun. Kedekut nak apa? Kedekut pula. Dia tak tahu kawan tu tanggungjawab dia macam mana apa semua tadi. Dia kata tengok tak kerja apa pun dia nak gaji besar tu makan rasuah apa. Kata pula dah. Macam-macam. Orang ni dia macam-macam. Yang ketiga, yang tak dicerita pasal keluarga kita. Yang cerita. Kerana tu akan mendatangkan hasad. Likulli ni'matin hasud. Setiap nikmat tu ada penghasadnya. Jadi kena hati-hati. Jaga-jaga jangan sampai kita terkena dengan ain. Ini biasa ni ketiga ni kalau cerita ke orang kena ain. Ain. Ain ni bahaya tu. Bukan perempuan nama Ain main ke dalam rumah kita. Ada. Ni Ain ni kalau kena, habis. Lingkup keluarga. Boleh pecah belah. Ain kalau kena, boleh terbakar rumah. Boleh jadi. Ain kalau terkena, boleh aksiden kereta. Kalau Ain ni berat. Ain dikena pada seorang sahabat. Sahabat seorang tengah mandi di tempat mandi. Seorang sahabat lagi tengok. Seorang sahabat lagi tengok kecantikan sahabat tu. Segaknya sahabat tu. Badan tegak, putih, bersih. Kemudian tengah duduk mandi. Tengok-tengok tu dia tengok dan datang perasaan dalam hati ni jealous. Ada sebagian kata terlalu kagum dengan cantik tadi. Kena Ain. Hampir mati sahabat tu. Jadi kurus. Jadi nak mati. Jumpa dengan Nabi SAW. Nabi kata dia terkena Ain. Dan Nabi suruh cari yang bagi Ain tu. Bukan senang nak cari orang yang bagi Ain. Zaman Nabi tahu lah. Panggil sahabat tadi. Suruh buat apa? Suruh ambil wuduk. Ada dalam kitab Muntahassul. Muntahassul ada cerita tentang amaliyah. Macam mana nak ubat penyakit Ain. Orang tu kena pakai kain pelekat. Dia kena mandi dalam kain pelekat tu. Kain pelekat tu akan terbalikkan pula. Lepas tu pula perah kain pelekat. Basuh tangan. Basuh muka, basuh tangan, ambil wuduk. Basuh kaki, tuang kaki ni. Minum air tu. Hak orang yang kena Ain tu. Kena minum air hak basuh kaki tu. Yang tu baru lega. Sebab kalau tidak, tak keluar Ain tu. Ada dalam ni, itu dalam Muntahassul. Nak tengok cara pengubat dia, nanti kita cari. Boleh, saya tak ingat muka surat berapa. Nanti kita cari balik, nanti boleh tengok. Cara nak mengubat dia ajaib. Nak mengubat Ain bukan senang. Ain bukannya benda ingat-ingat. Ada kata di Selangor ada seorang budak. Segak budak ni. Muka segak apa semua ni. Tapi mak ayah tak bagi dia puji anak dia. Bahaya. Kata kalau nak tengok anak dia kena sebut Masya Allah Tabarakallah. Kena sebut yang tu. Tak sebut yang tu kena Ain tu.
Naim jangan abang dia main nak bakar rambut dia. Berapa kali dah abang dia duk bakar rambut dia. Lepas tu pegang pisau nak bunuh dia, nak kerat dia. Kena Ain. Budak segak sangat. Syarimi. Itu tutup Ain tu. Orang panggil. Orang duk kena Ain, dia tutup Ain. Baik. Baik, soalan yang berkaitan dengan hati. Adakah ada hati yang sejak azali seperti sifatnya tubuh, yakni seperti OKU, Down syndrome dan sebagainya? Apa dia ni? Adakah ada hati yang sejak azali seperti sifat tubuhnya? Maksudnya kalau hati tadi dia Down syndrome, dia OKU, maka hati dia pun OKU juga. Macam tu. Dia tu bersifat dengan akal sebenarnya. Dia bersifat dengan akal. Dan tu pun ada di hati juga sebenarnya. Akal pun di hati juga. Dia ada akal, dia ada ruh, dia ada qalb, dia ada sir, dia ada asrar, dia ada anwar. Itu semua tu bahasa-bahasa tadi. Jadi yang kalau OKU, Down syndrome dan sebagainya, yang mereka tak boleh nak lajak pi tu, kerana akal mereka ya terbantuk setakat tu. Jadi kalau kata ada budak yang jenis orang panggil apa, hyper pula, ataupun dipanggil autism dan seumpamanya, dia kena akal dia tidak berkembang seperti mana umur dia. Boleh jadi. Badan dia umur 18, akal dia umur 5 tahun. Boleh jadi. Dalam perkembangan tadi. Jadi tak semestinya kadang dengan badan tubuh dia tadi. Tapi tu ada hati itu sejak tadi seperti sifat tubuhnya. Dan ini berkait dengan akal pula. Dan hati dia yang Allah Ta'ala bagi, ya, kemungkinan hati dia lebih bersih pada waktu tu daripada orang yang biasa. Orang tu lebih bersih hati dia. Mungkin dia nampak benda yang kita tak nampak disebabkan bersihnya hati tadi. Telah buka hijab kepada dia dengan sesuatu, tapi dia cuma tak boleh nak takbir kerana akal dia tak sampai nak takbir. Jadi Allah Ta'ala tutup juga rahsia tadi. Sebab dia tak boleh nak cerita. Kalau dia cerita terus jadi tok wali waktu tu. Faham? Jadi dia terhenti setakat tu. Baik. Jadi cukup 2 soalan. InsyaAllah. Syarimi. Dia punya asyik masyuk dan majzub. Dia mau bagi tak boleh bincang lah. Setakat tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.